Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para teman-teman, saya mendoakan salam kebahagiaan dan sentiasa ceria dalam menghadapi hari-hari yang mendatang. Selamat kita berjumpa di alam maya. Saban hari saya nak tanya siapa yang pertama. Hari ini badan tak berapa sihat sangat, tapi akan saya cuba untuk memberi pencerahan. Saudara Syarifuddin Syahri, apa khabar saudara? Muhammad Fuad, terima kasih. Saudara Mustafa Ilyas, Pok Cham Baharudin, Syah Ibrahim, Hafazah Abu Bakar, saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, apa khabar Kelantan dah. Khairul Paklang, Eden Awang Treasure, silakan menghadap. Zaza Rubidin, apa khabar Abi? Saya mendoakan anda dan pasangan anda sentiasa bahagia. Ruslan Mak Yatim, Joka, Muhammad Razi Abdul Rahman, Raja Kamal Raja Bazlan, apa khabar aku? Semoga sihat satu keluarga. Yuki Matno, Badrin Abu Bakar, Azman Mahmud, Nur Azwa, Hamizah, Anggrek Rimba. Sesekali Anggrek Rimba ni dia muncul harum semerbak. Fazil Yub, Lucky Flavor, Saudara Samsul Anwar, Muhammad Khalil Maknur, Pok Cham Baharudin, Rudi Jamil, Nur Samba, Syamsuddin Saad, Azman Sofia, Azhar, Waalaikumsalam Azhar, Hosman No, Jack PFC. Nama macam-macam nama ada. Jari Gobek pun ada. Saudara Ibrahim Cik Muda, Faridan, Mak Syah dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu akan saya santuni usai pencerahan hari ini, saudara ya. Izinkan saya untuk melaporkan situasi hari ini. COVID-19, hari ini dah 24 Mac. Semakin kita berada di hujung bulan Mac. Dah hampir 3 bulan kita berada di tahun 2021. Keredaan belum ada lagi kerana hari ini kes baru, walaupun ada penurunan tetapi jumlah jangkitan adalah 1,268 pada hari ini sahaja. Berjumlah seluruhnya 336,808 orang yang telah dijangkiti oleh virus corona dengan 2 kematian hari ini. Jadi jumlah terkumpul kematian adalah 1,246. Saya rindu untuk mendengar atau untuk melihat catatan tiada kematian. Tapi nampaknya mesti ada lagi 2 kematian. Di Sabah, alhamdulillah masih lagi 2 angka dan terus turun. Kerana semalam 60, hari ini 45, begitu juga di Labuan ada 1 saja jangkitan. Cuma di Sarawak, Sarawak masih berlegar pada ratusan. Semalam 140, hari ini 141. Di Kedah 49, semalam 51 ada penurunan. Cuma di Penang walaupun ada penurunan semalam 100, hari ini 99. Tak ceroy Mami. Mami pula bertekang tu sampai ke sini dengarnya tu bising. Mamu, Combi, awak lagu tu tak mau. Kita nak turun lagi sebab hari ni di Penang 99. Di Perak alhamdulillah tapi naik balik yop. Kaban Tebin Mika semalam dahulu 4. Apa peronjangnya 42 tu. Hey. Di Selangor ada penurunan tetapi di angka 490. Di Kuala Lumpur juga ada penurunan semalam 64, hari ini 53. Di Putrajaya tiada penurunan, tiada jangkitan semalam tetapi hari ini 6. Di Negeri Sembilan ada peningkatan, naik. Semalam 10, hari ini 59. Begitu juga di Melaka, semalam 45, hari ini 52. Johor masih lagi ratusan, 161 dan hari ini 135. Di Pahang naik sedikit, semalam 38, hari ini 43. Di Terengganu ada penurunan, semalam 7, hari ini 4. Di Kelantan juga ada turun semalam 65, hari ini 49. Di Perlis, tahniah warga Perlis. Anda mengekalkan sifar COVID-19. Jadi orang rumah saya ni kalau nak bertukang tu cakap ke dia tu tak payah-payah lah. Masuk ke dalam ni orang teman-teman komplain kita dengar. Kukak-kukak. Hai. Ya saudara, itulah laporan COVID-19. Dan hari ini saya ingin menyatakan bahawa pengalaman buruk mungkin kerana doa-doa yang tidak didengar. Saudara, kena ini adalah dari si sunnah, daripada ajaran kita. Jadi amat benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut bahawa sesungguhnya
manusia itu kepada Rabbnya benar-benar kanut. Al-Hasan Al-Basri mentafsirkan kanut adalah orang banyak kufur. Tetapi dia suka menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmat. Ini adalah tafsir daripada Tabari. Itulah cara syaitan agar seorang hambanya menjauhkan dirinya dari Rabbnya. Dengan diingatkan kepadanya tentang doanya dahulu yang tidak termakbul. Diingatkan tentang keinginannya yang tidak menjadi kenyataan. Padahal jika Allah kabulkan, mungkin ia boleh menjadi mudarat pula dalam hidupnya. Demikianlah saudara ya, bila seseorang hamba yang hanya memikirkan tentang kepentingan dan hak dirinya saja, pasti akan terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fikirkanlah bahawa hak Allah kepada kita, apakah kita telah melaksanakannya? Jadi saudara yakinlah bahawa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Kerana setiap hambanya yang beriman sentiasa dikasihi oleh Allah. Dan kita sentiasalah berdoa agar diri kita berada dalam naungan Rabbnya. Namun, kadang-kadang manusia ini seringkali keyakinannya seringkali goyah. Itulah tentang apa yang ingin saya sampaikan hari ini, sedikit tazkirah petang atau tazkirah waktu malam ini. Ingat saudara, negara sejahtera, negara rahmah, ummah sejahtera. Dan kita masuk sikit dulu. Jangan lupa e-commerce. Dalam e-commerce ni saya menanti apa pula berbini pula tu ya. Iaitu e-commerce. E-commerce saudara hubungilah saudara Azhar 011-330-41241 untuk saudara mengiklankan produk-produk saudara yang boleh saya bacakan, yang boleh saya wawarkan untuk kita berkongsi bersama. Jadi kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa dia sedang melakukan promosi buku-buku saya tu. Ada special discount katanya. Begitu juga tentang renang tok dan baulu berdal, produk buah tangan ibunya. Atau saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk mengiklankan produk saudara. Jadi bila berhubung Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Juga saudara juga boleh memesan ini teman-teman di sekitar Lembah Kelang, iaitu untuk buah-buahan segar. Berhubunglah dengan Syauqi daripada syarikat Kizinis untuk Syauqi 012-357-5703. Buah-buah segar yang diimport dari luar negara dan harganya di bawah harga pasaran. Saudara, bagaimana saya katakan semalam dan 2 malam yang lalu, bahawa Amerika pun telah mengumumkan tentang penemuan terbaru mereka, bahawa Black Seed ataupun habatus saudah disebut sebagai klorokin adalah ubat terbaik untuk COVID-19. Jadi sahabat kita saudara Zul, saudara Zul daripada toko jamu Kemaman ada menyediakan makanan makanan sunnah, iaitu pelbagai jenis jus untuk minuman kesihatan. Hari ini saya tak dapat tunjuk gambarnya, tapi hari ini saya ingin reveal iaitu tentang madu cider apple. Jadi produk daripada ini Kemaman, jamu Kemaman, kandungannya adalah 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka apple ataupun apple cider. Ini adalah untuk membantu mengurangkan berat badan dan menghapuskan lemak serta membantu melancarkan sistem penghadaman dan masalah sembelit. Begitu juga ia boleh membantu merawat masalah asma, iaitu migrain, insomnia dan melancarkan pernafasan. Ini saya nak bagi tahu, ini bukan jualan ubat Ini adalah makanan tambahan untuk kebaikan kesihatan saudara. Begitu juga kalau saudara mengambil madu cider apple ni adalah untuk membantu meningkatkan sistem imunisasi dan penglihatan. Dan ia turut merawat masalah gout, sakit sendi dan otot-otot serta strok. Itulah tadi produk penghasilan daripada saudara Zul daripada toko jamu Kemaman. Boleh hubungi beliau di talian 019-917-0449. Jadi saudara juga boleh untuk menjadi ejennya. Jadi berhubunglah dengan beliau Itulah e-commerce kita hari ini. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya akan terus menyuarakan, walaupun benda ini tidak terlaksana, tapi kita suarakan atas kekecewaan kita, kekecewaan rakyat untuk mendapatkan moratorium daripada bank
serta mendapatkan pengeluaran wang kumpulan wang simpan pekerja RM10,000 secara one off. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah mengintai dalam kesamaran. Kita bahasa puisi sikit. Kita mengintai dalam kesamaran. Politik juga ada kesamarannya. Jadi mereka-mereka yang ingin menggapai kuasa, mereka mengintai dalam kesamaran. Kesamaran ini adalah macam miras lah. Itu fata morgana. Sebelum saya memberi pencerahan tentang mengintai dalam kesamaran, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Kata Pak Nazil, Kak Mimi membelai bulbul. Rasa ceria, bulbul membelah. Bulbul ni burung bulbul. Orang dizalim, orang dizalimi, doanya dimakbul. Begitulah ia janji Allah. Jadi kalau saudara melakukan tindakan zalim pada orang, janji orang yang dizalimi itu lebih cepat dimakbulkan oleh Allah SWT. Kemudian kata Pak Nazil, naik perahu memunggah selar. Selar dipindah ke pasar terbuka. Sudah tahu lubangnya ular. Mengapa hendak menjenguk juga? Ini saudara Pak Nazil dia bagi pandangan. Dia kata dah tahu dah lubang tak ada ular. Yang kau nak masuk juga pasal apa? Jadi bengong semacam dia orang ni. Itu cara Pak Nazil menyindir melalui pantun. Begitulah indahnya bahasa kita, indahnya para penulis, para sastrawan mengemukakan pandangan ataupun kritikan sosialnya melalui pantun. Ini memang cara orang Melayu. Dia kalau memuji pun melalui pantun, dia menasihati melalui pantun, dia marah pun melalui pantun. Apa kata pula Abang Lee dari Terengganu? Kata Abang Lee dari Terengganu yang saya terima dalam kiriman Datuk Ramang Bakar Friends, dia kata tinggi tahan menjulang awan, teguh berpaksi banjaran titiwangsa. Bukan tanah tidak bertuan, bukan bumi tidak berbangsa. Jadi dia nak bagi tahu pada semua orang bahawa tanah ini ada tuannya. Bahawa tanah ini, bangsa kita ni ada wujud. Jadi jangan sembarangan. Ini Abang Lee ni dia memang dia begitu berani sifatnya. Pak Nazir pula dia mencuit hati kita dengan bahasa-bahasa yang ada kalanya melankolis, ada kalanya begitu jelas dan nyata. Ya saudara? Baik, sebelum lagi saya memberi pencerahan ini, saya kena memberi peringatan. Ini I have to protect myself. Peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan memasukkan ke channel YouTube. Anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen ditulis di sini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Dan saya minta kalau boleh gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Jangan kita memaki hamun, jangan kita menyerang peribadi seseorang. Saudara, berpolitik juga kita. Jadi ingat saudara, kebajikan didahului, rakyat disantuni. Dan hari ini tidak ada lagi lanjutan sama ada tentang moratorium maupun kumpulan wang simpanan pekerja. Beku, sepi, tanpa bahasa. Saya minum sekejap. Dan dalam keadaan hari ini, harga barangan masih lagi seolah-olah tidak terkawal. Barangan di pasaran masih meningkat, masih naik, ada yang mahal. Kita mengharapkan sampai ketikanya segeralah pihak pemimpin yang berada di anjung kuasa di sepertinya campur tanganlah dalam keadaan begini. Kalau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna tidak mampu untuk menangani, mintalah menteri-menteri yang lain, Menteri Dalam Negeri ke, Menteri Ekonomi ke, ataupun Menteri Kewangan ke, silalah campur tangan. Rakyat dah lenjan sebenarnya. Rakyat dah lenjan. Letih sebenarnya bila tengok barangan, nak makan, ada nafsu selera terbuka tapi tak mampu untuk membeli. Itu keadaannya sebab kedai-kedai pun terpaksa menjual harga barangan yang agak mahal. Mereka nak makan di kedai mamak pun sekarang ni, nasi kandarnya order saja pun paling kalau seketul ayam dengan nasi tanpa sayur-sayuran pun dah RM12. Tak tahulah saudara macam mana. Bayangkanlah kalau ada selera anak-anak nak makan sekali, ambil ayam, ambil daging, ambil ikan.
Aduh, seminggu perbelanjaan tu. Baik. Itu keadaannya, kita harap bahawa harga barangan ini segeralah ditangani oleh pihak pemerintah. Saudara, hari ini suasana yang tidak menyenangkan kita semua. Kerana diberitakan bahawa IBM, sebuah syarikat komputer dan juga ini penyedia ini software, IBM di Cyberjaya ditutup. Jika ia ditutup, maka sejumlah 3,000 pekerja bakal hilang pekerjaan. Tambah lagi orang hilang pekerjaan, 3,000. Sedangkan, ya saudara, hari ini pula negara UAE, United Arab, mengumumkan pelaburan tambahan 10 bilion USD, iaitu sejumlah sekitar 41 bilion ringgit ke negara Indonesia. Dan ini selepas pelaburan terdahulu. Dulu dia dah melaburkan sejumlah 93.5 bilion. Itu pada bulan Januari tahun 2020. Jumlah pelaburan UAE, iaitu United Arab Emirates, ya, jumlah pelaburannya sudah mencakau 134.5 bilion. Tapi tidak satu sen pun dilaburkan oleh UAE ke Malaysia sejak kita mengalami PRU 14. Setiap sen yang dibawa hilang. Kerana setiap sen yang didakwa hilang dari OMDB telah pun dibayar, dijamin oleh syarikat IPIC, itu milik penuh kerajaan Abu Dhabi, UAE. Jadi dari tahun 2015 hingga tahun 2017, ya, kita telah membuat, negara telah membuat 2 perjanjian penyelesaian. Itu ditandatangani oleh Dr. Sri Najib Tun Razak. Beliau telah membuat 2 perjanjian penyelesaian dengan Abu Dhabi untuk mendapat kembali dana dari mereka tanpa menuduh secara terbuka bahawa pihak mereka telah melelapkan dana YMDB demi untuk menjaga hubungan antara kedua negara. Ini daripada tahun 2015 hingga 2017. Saat isu YMDB ini mengeledak, digunakan oleh mereka untuk menabur kepelbagaian fitnah dan menonjal ini UMNO Barisan Nasional. Jadi akhbar Gulf News pula, ini akhbar Gulf News ni di Arab melaporkan UAE akan melabur di Indonesia sebanyak 41 bilion dengan jumlah keseluruhan 134.5 bilion. Malaysia tidak menerima sebarang pelaburan. Soalnya kenapa? Apakah mungkin kerana inilah kesannya apabila Latifah Koya, mantan ketua pengarah SPRM, pernah membocorkan perbualan peribadi antara Datuk Seri Najib dengan putera Abu Dhabi berhubung penyelesaian kes IPIC dan YMDB. Saya rasa ini mungkin punca musibahnya. Ya, mereka keluarga di Raja Arab. Jadi kalaulah dia marahlah. Kalau permasalahan dalaman kita didedahkan, tentu dia marah. Jadi sedangkan apabila Perdana Menteri kita, Perdana Menteri yang ke-8, Tan Sri Muhyiddin, dia pergi ke UAE dan pulang. Dan tiada apa pengumuman. Kita bertanyalah, apa pelaburan? Apa yang dibawa balik? Jadi bagaimanapun kata Perdana Menteri, UAE memberi petunjuk. Bukan ada pengumuman petunjuk ini pengumuman pelaburan, tidak. Dia kata UAE, Arab ni memberi petunjuk kerjasama tanpa batas. The sky is the limit. Apa dia? Dan apa maksud the sky is the limit? Jadi Perdana Menteri kena jelas. UAE ni dia beri jaminan pelaburan hingga 5 kali ganda berbanding Amerika Syarikat 3 bilion masa ini. Jadi soal 3 bilion tu dapatnya masa bila? Semua ini masa Barisan Nasional, bukan masa Pakatan Harapan. Ini amat menyedihkan, saudara. Tambah-tambah lagi bila IBM tutup operasi di Cyberjaya, 3,000 orang hilang pekerjaan. Jadi Azmin Ali ini sebagai Menteri Kanan, Menteri Kanan Ekonomi lah, eloklah pergi ke UAE. Pastikan harapan 5 kali ganda itu menjadi realiti. Jangan sibuk pasal lompat parti. Itu bukan kerja Menteri Kanan. Dan hari ini, saudara, akhirnya Menteri Kewangan Tengku Zafrul mengaku juga hutang negara telah melebihi had 60% dari saiz ekonomi negara KDNK seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Najib sebelum ini. Saya ingat lupa, 3 malam dulu saya berbual bersama dengan Datuk Lokman Adam.
dalam soal tentang hutang negara dan sebagainya telah kita jelaskan. Jadi apabila Kementerian Keuangan MOF melaporkan hutang negara adalah sebanyak 820.7 bilion ataupun 58.0% daripada KDNK setakat hujung tahun 2020 dan menjangkakan hutang akan mencecah 58.5% daripada KDNK pada 2021. Ia adalah merujuk kepada MGS, MG2 dan MITB seperti yang ditakrif dan diperuntukkan di bawah Akta COVID-19. Jadi apabila kita mengambil kira pinjaman pesisir luar dan pinjaman-pinjaman lain, jumlah hutang kerajaan persekutuan sudah pun berjumlah 879 bilion ataupun 62.2% daripada KDNK. Ini penjelasan daripada Tengku Zafrul. Apakah kita masih terus menerus berhutang? Ya, ternyata kedudukan ekonomi negara kian tenat, saudara. Jadi bagaimanakah ransangan pemulihan ekonomi dan bantuan prihatin rakyat dapat terlaksana? Jadi kita haraplah, janganlah semua itu sekadar janji tinggal janji. Kesian rakyat, saudara. Hutang negara naik. Sedangkan job prospek ataupun peluang pekerjaan semakin menguncup. Sewaktu di bawah Kerajaan Barisan Nasional pada tahun suku tahun pertama 2018, hutang negara hanya sekitar 48.7% saja. Manakala pada suku tahun keempat tahun 2019 di bawah PH, nisbah hutang naik 52.5%. Sekarang hutang negara naik 62%. Kenaikan hutang masih berterusan. Tapi apa yang berlaku sebaliknya, pelaburan asing ke Malaysia telah jatuh ke paras paling corot di ASEAN. Apakah mungkin satu ketika nanti, saudara, bila kita punya pelaburan tak ada mata datang dan di Indonesia menerima pelaburan begitu banyak, maka anak gadis kita pula yang terpaksa bertandang ke negara Indonesia untuk menjadi maid ataupun menjadi bibi. Ini yang saya ingat dalam 2 bulan lepas saya dah lontarkan masalah ini. Kalau Indonesia berterusan begitu dan kita tidak ada peluang pekerjaan, apa nak jadi pada anak gadis kita ataupun cucu kita? Kita berdosa, saudara. Kerana tidak dapat menjamin peluang pekerjaan untuk mereka di saat kita masih punya kuasa. Di saat negara kita makmur. Negara kita ni makmur. Ya, saudara bayangkanlah bahawa kesamaran sudah nampak. Adanya graduan kita yang terpaksa menjadi pengutip sampah di Singapura. Itu laporan saya ingat dalam bulan lepas. Anak-anak kita ni, generasi kita yang keluar dari universiti, bergelar graduan. Zaman saya dulu, kalau keluar universiti, kalau di kampung saya dulu, bila sebut keluar universiti itu, calon jadi DU. Tapi sekarang, pengutip sampah di Singapura. Saya apa nak jadi ni? Saya khawatir, mungkin, walaupun mereka ada ijazah sebagainya, terpaksa menjadi buruh kasar di Indonesia. Saudara, kalau saudara berkesempatan pergi ke Kalimantan, saudara akan dapat melihat bagaimana Indonesia membangunkan kawasan mereka sebelah negara kita aja bersempadan. Sebuah bandar besar yang akan menjadi bandar satelit. Dan negara Indonesia menerima kemasukan pelabur-pelabur dari luar. Begitu banyak. Apa rahsianya? Bagaimana semua ini terjadi? Rahsianya adalah kestabilan politik. Hari ini, IBM Sabah Jaya ditutup, 3,000 orang hilang pekerjaan. Syarikat IT Jerman, T-System, dilaporkan menarik diri dari pasaran Malaysia dengan menjual perniagaannya pada November tahun lalu. T-System mempunyai lebih daripada 800 pekerja di Sabah Jaya pada tahun 2019. Lebur peluang pekerjaan. Terdapat pula lebih kurang 3,400 pekerja yang terpaksa diberhentikan ekoran penutupan kilang Sony di seberang perai. Genting Malaysia Berhad pula mengurangkan seramai 3,000 orang lagi warga kerjanya. Dan kira-kira 1,000 pekerja kilang tayar Silverstone menghadapi masa depan tidak menentu apabila kilang tersebut dikemunting menghentikan operasinya. Di sektor pembuatan memberhentikan paling ramai pekerja, iaitu 23% daripada 1.457 juta lagi bekerja dalam bidang sektor pembuatan. Ini bukan laporan saya, saudara. Laporan ini mengerikan kita sebenarnya. 30,000 orang dalam sektor perhotelan, di sektor hotel,
mengalami masa depan yang tidak menentu. Lebih 10,000 dicutikan tanpa gaji. Dan 6,000 lagi pekerja dipotong gaji ekoran aktiviti perniagaan hotel yang menguncup. Itu data, bukan saya punya. Data itu diperolehi daripada Kongres Kesatuan Kerja Malaysia, MTUC. Sektor pelancongan serta sektor pekerjaan. Sebenarnya penting. Kerana tidak akan pulih tahun ini. Tambah lagi kerana walaupun adanya vaksin dan pembatalan SOP, kita mengharapkan segeralah dibuka semula tapi agak perlahan saja. Ini masalah kita hadapi, kita bimbang. Negara kita terpaksa menerima hakikat banyak pekerjaan yang terhapus dan tidak akan kembali. Jadi kerana itu, adakah pelan ransangan ekonomi prihatin, penjana, permai, pemerkasa betul-betul mencapai sasaran? Itu bab pekerjaan saudara. Hari ini, warga Felda pula kini sudah mula diburu mimpi ngeri. Memang kita menerima laporan daripada Kementerian Komoditi, harga minyak sawit meningkat di pasaran dunia. Sepatutnya ini berita gembira untuk warga Felda. Seharusnya begitu. Tapi tidak terjadi begitu saudara. Ini kerana apabila ladang-ladang Felda ini sudah berada di bawah FGV, Felda Global Venture. Dan isu FGV ini tak selesai. Belum selesai. Jadi peladang-peladang ataupun peneroka-peneroka Felda hanya sekadar dengar sajalah. Tambah memburukkan lagi keadaan apabila FGV mewujudkan yang dipanggil teknoplan. Yang sepatutnya menjaga dalam perjanjiannya, teknoplan akan memastikan benihnya, kalau tanam semula mereka akan mengantar benih dan menanam semula, membersihkan ladang, memberi baju dan sebagainya. Ini tidak terlaksana. Malahan mungkin kesan daripada COVID-19, kesan daripada tidak boleh PKP dan sebagainya. Hari ini keadaan pertama teruk, banyak ladang-ladang kelapa sawit di kawasan Felda sudah mula bertukar bakal menjadi ladang terbiar. Kesian saudara, warga Felda. Jadi sepatutnya sekarang ni pimpinan Felda, kerajaan harus melihat isu Felda ini. Ini adalah satu amanah. Kerana waktu almarhum Tun Razak mewujudkan Felda dahulu, ia adalah untuk merangsang ekonomi warga bangsa kita. Supaya kek ekonomi ini dan kek ekonomi negara dapat kita rasakan bersama. Dan sekurang-kurangnya adalah rakyat kita daripada keturunan warga bangsa Melayu, Bumi Putra memperoleh tanah. Tapi keadaan mereka masih lagi belum diselesaikan. Ini menimbulkan kengerian bagi warga Felda. Saya mendapat kiriman dan salah seorang peneroka Felda. Ini peneroka Felda warga pertama. Dia menghubungi saya, dia kata sedih, dia kata. Harga minyak kelapa sawit naik, tapi kami warga Felda tak ada apa. Jadi saya belum dapat secara tuntas penjelasan daripada Felda sepenuhnya, dan kita harap supaya Felda dapatlah mencari upaya supaya isu Felda ini selesai dengan segera. Saudara, semalam saya telah pun bercakap tentang negara kita menuju the failed state. Itu negara yang gagal. Puncanya lain tidak. Kerana KKN, korupsi, kronisme, nepotisme. Betul saudara Maklim, angkara fitnah rosak satu Malaysia. Saya sedih sebenarnya. Jadi hari ini, macam saya katakan semalam, rakyat sudah mula bosan. Bila mendengar kebejatan politik tak berhenti, tiada noktah. Politik masih lagi bermasalah, bukan hanya Perdana UMNO, melibatkan semua parti. Semua parti politik yang ada sekarang ni bermasalah. Jadi rakyat katakan melihat ke mana nak mengadu ni. Benar, mereka akan kembali pada UMNO Barisan Nasional. Itu keyakinan kita. Tapi dalam waktu yang sama, dalam UMNO sendiri masih ada pula parasit-parasit. Masih lagi musang berbulu ayam. Yang tidak mahu menyantuni parti ini
untuk memberi keyakinan pada rakyat. Sebab rakyat dah fed up. Mereka dah bosan. Semua ini kerana rasuah di kalangan orang-orang politik. Penggunaan wang. Mereka bila nak bertanding jawatan, guna wang. Macam 2 malam lepas, kerana untuk memalukan presiden dan sebagainya, sudah ada pengaliran wang. Kerana sudah diberi wang kepada beberapa orang perwakilan, kononnya untuk membuat kecoh sepanjang Perhimpunan Agung UMNO pada 27 dan 28 bulan. Segala-galanya kena wang. Mereka sanggup. Ya, failure state. Failure state, Valenta Van. Ya, failure state or fail state. Failure state pun okey lah tu. Okey. Jadi, tentang rasuah ini, bukan amanah. PKR ada rasuah. DAP ada rasuah. Amanah ada rasuah. PAS pun ada juga rasuah. Ini jangan cuba kita nafikan. Jangan kita sudahlah 2 hari lepas cerita pemimpin politik cabul-mencabul. Tak habis lagi cerita perbalahan dalam parti, tiba-tiba timbul pula cerita mencabul dan hari ini saya rakyat sebenarnya dah bosan. Cuba PKR, kita lihat apa yang terjadi di Perak. Akhirnya ia membuka ruang wujudnya persepsi. Kesan daripada itu wujudnya persepsi rakyat bagaimana Xavier Jayakumar, ahli Parlimen Kuala Langat melompat keluar dari PKR kerana adanya ugutan disebabkan siasatan daripada Badan Pencegah Rasuah. Ini yang berlaku. Berlaku melompat. Kemudian, DAP masih lagi menerewang dengan persoalan siasatan rasuah dalam pembelian rumah banglo Lim Guat Eng. Di mana pembicaraannya masih menimbulkan 1000 tanda tanya apabila adanya campur tangan daripada peguam negara. Kemudian, isu terowong masih lagi belum tuntas. Okey, selesai itu PAS pula. Belum lagi selesai sebenarnya. 2 hari lepas masih lagi berlegar isu 90 juta dan isu saman menyaman di mahkamah di London antara pimpinan PAS dengan Sarawak Reports. PBM, Parti Pribumi Bersatu, yang hari ini presidennya menerajui pimpinan negara. Masih beriba dalam kita masih lagi rakyat berada dalam 1001 teka-teki. Apabila masalah ketua armadanya yang lalu, dia kena ambil tindakan yang dikatakan telah disiasat oleh SPRM. Sewaktu ketua armadanya dulu, Syed Saddiq, menerajui Kementerian Belia dan Sukan. Ini perlu disiasat, tak boleh habis begitu saja. Kerana dulu mereka bersama, kemudian berpisah, okey tak apalah, biarlah. Tak boleh. Siasatan dibuka, kena diteruskan. Malah, lebih mengecewakan lagi apabila kita dengar 2-3 malam lepas dalam tip yang masih lagi beredar di dalam media sosial. Bagaimana seorang pimpinan daripada PBM dengan bangganya mengumumkan peruntukan kepada projek 200,000. Pada ketua wanita Sri Kandi dapat 20,000. Kepada ketua armada 10,000. Nah, ini melihatkan bahawa pimpinan politik menggunakan wang, mencari pengaruh, adanya elemen rasuah, adanya elemen penggunaan wang rakyat. Jadi rakyat rasa bosan, rasa kecewa yang teramat. Kehidupan mereka seolah-olah diabaikan. Harga barang naik, kita minta moratorium tak ditangani sepenuhnya, minta kumpulan pengurangan wang simpanan pekerja, EPF tidak sepenuh dilaksanakan, peluang pekerjaan tak ada. Tapi pimpinan politik masih berterusan. Isu cerita duit itu, duit ini dan sebagainya. Apa cerita ni sebenarnya kalau begini? Jadi semua ini membuatkan rakyat semakin benci sebenci-bencinya. Sebenarnya saya kata ini bahaya pada orang politik. Kerana rakyat sudah tidak lagi percaya. Rakyat tidak lagi percaya. Walaupun sekarang ni kita tahu, kita yakin bahawa rakyat sekarang ini mengimpikan, mengharapkan kembalinya semula UMNO Barisan Nasional. Ini berdasarkan kepada track record selama 63 tahun. Pemerintah yang tidaklah berlaku kebejatan yang sebegini. Sebegini ketara. Tak adalah berlaku kekalutan politik yang bukan-bukan. Sebab itu mereka marah apabila mendengar adanya usaha-usaha untuk menghancurkan kembali UMNO dan Barisan Nasional.
oleh tangan-tangan yang melihat untuk mereka menguasai UMNO, tidak lain tak bukan kerana duit, kerana jawatan, kerana adanya imbuhan. Kalau dia dapat membawa UMNO ini bersama dengan PBM, adalah imbuhan. Kekallah dia sebagai menteri dan sebagainya. Jadi tak ada kepentingan rakyat, bukan isu lagi. Sebab itu saya melihat mereka semua ni sepatutnya berusaha, sebab mereka pimpinan daripada UMNO. Mereka menteri daripada UMNO. Saya mendapat perkabaran. Bakal berlaku macam-macam lah. Sedangkan akan kita tangani 2 hari lagi, itu dari Sabtu dan Ahad, adalah Perhimpunan Agung UMNO. Bukan ada pemilihan. Musim pemilihan masih jauh lagi. Tetapi wang sudah berlegar. Kerana itu saya minta lah Badan Pencegahan Rasuah sila pantau lah. Tak kisahlah mereka menteri ke tak menteri ke. Bandar Ben, mana PBM dapat duit ya? Itu masalah besar lah tu yang rakyat tanya. Sebab itu kita minta PBBM, SPRM menyiasat. Jangan terbiar begitu. Dan akhirnya saya melihat, ini saya rasa konklusinya, akhirnya rakyat melihat bahawa rakyat mengharapkan agar institusi Raja-Raja Melayu, istana segeralah campur tangan. Kebejatan ini dah tak boleh dibiarkan berterusan. Tuanku Agung bertitah, Parlimen boleh bersidang. Tapi mereka yang berada dalam pimpinan kerajaan, seolah-olah menyanggah. Seolah-olah melakukan tindakan yang menderhaka titah tuanku. Tuanku kata boleh. Mereka pula meletakkan berbagai syarat begitu-begini dan akan diadakan selepas perintah darurat. Bila dia buat pengumuman begitu, artinya dia menyanggah. Jadi kita mengharapkanlah agar istana, Raja-Raja Melayu segeralah. Supaya rakyat adalah sedikit pengharapan. Hari ini untuk rakyat percaya pada orang politik yang sedang menerajui negara hari ini, sudah tidak ada. Mereka sudah hilang keyakinan. Mereka sudah rasanya tak mampu untuk mereka meletakkan keyakinan lagi pada pimpinan-pimpinan yang ada sekarang ini. Keadaan begitu teruk. Hari demi hari kebejatan berlaku. Jadi akhirnya kita rasa tempat kita mengadu adalah istana. Jadi kita mengharapkan agar Raja-Raja Melayu dan Istana Negara segeralah campur tangan. Tak larat dah melihat kebejatan begini. Memang UMNO Barisan Nasional diharapkan untuk kembali. Tapi dalam keadaan hari ini, UMNO hanya sekadar tempelan dalam sebuah kerajaan Perikatan Nasional. UMNO ni saya katakan sebagai seolah seperti kupang tembaga. Mereka menggunakan segala kuasa yang ada di tangan untuk tidak membela rakyat, tapi untuk membina kekuatan politik mereka. Mereka gunakan apa saja kesempatan. Lain tidak adalah untuk membina kekuatan, kononnya lepas itu bagi saya seolah-olah menipu rakyat. Menipu rakyat. Dan mengkhianati perjanjian. Saya ingin ulangi. Perjanjian antara Parti Pribumi Bersatu dengan Presiden UMNO, dengan pimpinan UMNO, pertama-tama sekali kita minta supaya diadakan pilihan raya pada awal Januari. Itu tidak terlaksana. Dan selewat-lewatnya pada suku tahun pertama 2021. Mereka khianat. Dan rakyat tertunggu-tunggu. Kemudian mereka siarkan gambar. Seolah-olah ada akan berlaku pilihan raya. Gambar ataupun tip kononnya sedang dicetak. Poster-poster untuk pilihan raya. Tak ada news. Perdana Menteri kata kita akan adakan pilihan raya sebaik saja COVID diselesaikan. Nak tunggu selesai 10 tahun lagi, belum tahu lagi. Kena tanyalah pakar-pakar perubatan. Kita harus berada dalam kehidupan COVID ini. Kalau ikut dari segi anggaran unjuran yang dibuat, vaksin yang kita terima tu 3-4 tahun lagi baru habis. Itu pun belum pasti kita dapat menyelesaikan masalah COVID-19. Tapi kalau reda, keadaan sudah mula reda sekarang. Patutnya dah boleh ada pilihan raya. Tidak berlaku. Saya melihat juga percaturan mereka seolah-olah konon-kononnya pilihan raya dah dekat dah. Apabila Suruhanjaya, pilihan raya Malaysia membuat tender untuk mencetak bahan-bahan pilihan raya. Jadi parti-parti politik yang lain tu ingat akan ada pilihan raya. Tak juga berlaku. Sedangkan mereka terus mengumpul dana untuk mencari jalan untuk memenangi pilihan raya umum. Itu mereka. Dan sebab itu saya katakan, menteri-menteri daripada UMNO yang berada dalam kerajaan boleh bertanya pada Perdana Menteri. Kenapa takut? Saya hairan, jumlah ahli Parlimen UMNO dari UMNO ramai.
Menteri dan Timbalan Menteri. Tapi mereka takut untuk bersuara. Seolah-olah kuasa Perdana Menteri itu mengatasi segala-galanya. Seolah-olah kalau mengecilkan hati Perdana Menteri, maka ini hilang rezeki untuk jadi menteri. Kalau itu ada dalam fikiran mereka, saya katakan gugur iman. Kerana setiap rezeki kita datang daripada Allah SWT. Tak perlu takut. Kalau dirasakan ini tak sesuai, tanyalah Perdana Menteri. Ya Muhammad ni nak bertanya ni. Sebab ahli parlimen daripada UMNO yang menjadi menteri ramai. Bukan seorang, bukan dua, bukan tiga. 9 orang. Dan kita minta bertanya. Sebab anda mewakili parti UMNO. Tapi tidak berlaku begitu. Masing-masing menikus. Menikus kekenyangan. Seolah-olah tikus jatuh di atas guni beras. Peduli apa lah, tak payah tanya lah. Whatever lah. PM nak cakap apa, ikut sajalah. Jangan bising-bising. Kita ikut saja apa PM dak. Kita sokonglah sehabis-habisnya. Kita sokong PBM. Kita yakinkanlah PBM. Yakinkanlah Perdana Menteri bahawa UMNO ini boleh menyokong PBM. Janji masyuk. Ini masalah dia. Ini masalah sebenarnya saudara. Saya rasa tidak lain tidak bukan kunci kepada permasalahan ini datang daripada ahli-ahli parlimen daripada UMNO yang memegang jawatan sebagai menteri. Mereka dilihat seolah takut untuk bersuara. Saya tak tuduh mereka takut, tapi dilihat seolah takut sebab tidak ada pengumuman ataupun usaha menangani segala permasalahan rakyat. Seolah terbiar begitu saja. Sebab itu dari awal lagi kita merasakan dalam keadaan begini cukuplah. Cukup masa sudahlah, tempoh, jeda waktu dah ada. Tarik diri sajalah. Apa lagi ni? Dan saudara, sebagai pemimpin, seringkali mereka merasakan seolah diri mereka kuat. Mereka merasakan bahawa mereka cukup berpengaruh. Punya kekuatan kononnya dia mampu menarik ramai penyokong. Dia mempunyai ramai penyokong. Kerana itulah apa saya cakap dia orang akan sokong. Ini berlaku terhadap pimpinan daripada Ketereh. Dia ternyata hari ini Anwar Musa tidak mempunyai taring yang kuat dalam kepimpinan UMNO Negeri Kelantan. Ini jelas saudara. Jadi kita tak boleh nak mendakwa bahawa diri dia mewakili keseluruhan UMNO Kelantan. Ini kerana Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan telah pun mengulangi pendirian, memutuskan hubungan dan kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Ini ketetapan UMNO Kelantan. Yang selama ini yang Anwar Musa marah sangat dengan Presiden UMNO, marah sangat dengan kepimpinan dalam UMNO Majlis Tinggi, marah kepada UMNO kerana UMNO memutuskan untuk tidak lagi menyokong ataupun bersama dengan PBM dalam menghadapi pilihan raya umum. Sedangkan Badan Perhubungan, saya baca ni, Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan sekali lagi mengulangi pendirian memutuskan hubungan dan kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Adakah ini salah Presiden yang ditubi bagai naga oleh Anwar Musa? Ketetapan tersebut dibuat berdasarkan usul yang diluluskan dalam 12 mesyuarat perwakilan bahagian. Daripada 13 bahagian yang mesyuarat. Artinya, dalam mesyuarat perhubungan negeri itu, 12 bahagian. Kelantan ada 13. Jadi menurut sisa Badan Perhubungan UMNO Negeri, iaitu Saudara Akbar Salim, mesyuarat ahli Badan Perhubungan Parti Negeri itu dihadiri oleh 12 daripada 13 bahagian setelah bahagian Tanah Merah digantung. Okey, jadi 12 bahagian. Mesyuarat tersebut juga telah mengambil ketetapan antara lain terus mendukung institusi Presiden dan menyokong kepimpinan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden Parti. Tuntas. Jadi kamu yang berada di mewakili UMNO Kelantan ni menyanggah pula. Ini kedudukan UMNO Kelantan. Saya bercakap UMNO Kelantan sebab ketua bahagian dari Kelantan daripada Ketereh yang banyak bercakap, yang banyak menonjol diri dia sebagai seorang pencabar kepada Presiden Parti. Beliau menyanggah apa saja yang diutarakan Presiden. Masyarakat tersebut katanya. Dalam kenyataan media yang diedarkan, Akbar memaklumkan mesyuarat juga sepakat untuk meminta Parti PAS membuat keputusan yang jelas dan segera sama ada akan bersama UMNO
atau menyertai bersatu dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15. Wah, ini orang Kelantan ni. Mata jatai beh. Hebat dah. Lawan sekarang ni UMNO Kelantan sudah bersuara. Yang selama ini Anwar Musa merasa yakin konon-kononnya lah bahawa dia bersama dengan PAS untuk menyelamatkan muafakat nasional. Tapi UMNO Kelantan telah memberi kata dua. UMNO Kelantan memberi kata dua kepada pimpinan PAS sama ada nak serta dalam muafakat nasional ataupun tidak. Sementara itu Akbar juga berkata pendirian UMNO bahagian Ketereh. Ini dia menyantuni. Akbar berkata pendirian UMNO bahagian Ketereh yang membuat usul menyokong Kerajaan Perikatan Nasional yang dihantar kepada Presiden, ia merupakan kes terpencil kerana tidak dibuat melalui Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan. Ni sebenarnya tindakan Anwar Musa juga menyanggah. Sepatutnya sesuatu benda tu nak dihantar ke pejabat. Ada saluran lah. Ini tidak. Dia terus hantar. Jadi, Perhubungan UMNO Negeri Kelantan merasakan bahawa sikap begini sikap yang tidak baik. Ekoran dari itu, maklumat yang saya terima mengatakan sekarang ini ada 3 kumpulan. Ada 3 kluster yang akan berkeliaran di sekitar PWTC sepanjang 2 hari Sabtu dan Ahad ini. Kumpulan pertama adalah kluster yang menjilat PBM. Dan mereka akan cuba melakukan onar untuk memalukan UMNO. Jadi warga UMNO kena bersiap-siap sedia. Berhati-hati. Jangan terperangkap dengan kluster daripada PBM. Saya tahulah siapa yang akan menajanya. Kluster kedua adalah kluster kedua mana tadi? Kluster kedua akan menjerit-jerit dalam Dewan. Kluster pertama cuba untuk mempengaruhi pembahas usul. Kluster kedua menjerit-jerit nak memalukan seolah Dewan ini persidangan UMNO kali ini hingga bigar. Dan kluster ketiga berdiam diri. Sir Rosli Zakaria Rosli, terbaiklah UMNO Kelantan. Saya amat menghormati. Saya amat menghormati mereka. Sebab itu, apa sahaja yang mereka lakukan tidak lain tak bukan untuk melemahkan UMNO. Ya, sebab itu saya rasalah, kalau betul-betul nak penyatuan ummah, kenapa mesti parti UMNO ditekan? Dan dibuktikan pun dah tak ada bukti pun diwujudkan bukti, dan kenapa pula tidak menyerang DAP? Kita hairan. Orang macam Anwar Musa, kenapa UMNO jadi sasaran? Kenapa tak terserang ini DAP? Mungkin, saya mengingatkan sekali lagi, dulu waktu beliau jadi Susah Agung, pernah belum menyatakan ada kemungkinan UMNO bekerjasama dengan DAP. Sekarang ini, bila dia dah jadi menteri, dah bersama dengan PBM, maka no Anwar, no DAP. Jadi saya kata pemimpin begini tak boleh pakai. Sekejap begitu, sekejap begini. Sebab itu saya ingin menyantuni kiriman Saudara Azman. Saudara Azman dalam wall saya, dia kata, kenapa pucuk pimpinan UMNO terlalu perlahan dalam membuat tindakan? Seakan-akan bermain tarik tali. Dalam keadaan sekarang, katanya, UMNO perlu bertindak cepat. Dan masa terlalu suntuk untuk menyelesaikan segala isu. Musuh UMNO, katanya, menyerang tanpa henti. Dan kami, ini Saudara Azman mengatakan, kami di akar umbi kadang-kadang menjadi hampa dan keliru. Dan juga, apakah tindakan Ketua Penerangan UMNO dalam memberi penjelasan dalam segala isu yang kini seakan-akan timbul tenggelam dalam memberi penjelasan. Jadi kebanyakan akar umbi hanya mendapat info dari live FB. Macam live daripada Datuk Lokman, ataupun live teman-teman yang lain. Jadi keadaan begini sepatutnya lah. Saya ingin menyantuni pandangan Saudara Azman. Jadi begitu juga dengan Abang Adi daripada Sarawak. Beliau bukan ahli UMNO, tapi beliau menghantar kiriman kepada saya. Dia kata, ini dia menyentuh pula tentang UMNO Perlis. Dia kata apabila UMNO Perlis, apabila mereka bersetuju dengan Ketua Perhubungan UMNO Perlis yang akan tetap meneruskan kerjasama dengan Bersatu, meskipun UMNO Pusat telah memutuskan tidak akan bekerjasama dengan Bersatu semasa PRU 15 kenapakah pimpinan UMNO Perlis tidak bersuara menyatakan pendirian masing-masing? Jadi Abang Eddie di Sarawak tu, dia hendak kalau boleh pimpinan UMNO Perlis bersuara macam mana dilakukan oleh UMNO Kelantan. Itu kenyataan beliau. Saudara Mak Ray pula daripada Langkawi, dia kata, Assalamualaikum Datuk. Kudis yang bernanah, sukar diubat. Jadi ia perlu dibedah dan dibuang supaya ia tidak merebak ke tempat lain.
Mereka sampai tak fikir kerja buat akar umbi di bawah. Seseorang pemimpin atas ni, dia tak fikir langsung perasaan akar umbi. Sebab isu penarikan sokongan kepada PBM ini bukan datang daripada Presiden. Ini pada awal mula-mula lagi bila perjanjian untuk menubuhkan kerajaan, Presiden berbincang dengan Tan Sri Muhyiddin bersama dengan PAS, okey kita sokong pembentukan kerajaan. Tetapi kita akan tarik sokongan dari PBM bila sampai PRU 15 nanti. Itu peringkat awal. Tapi isu ini dipadamkan. Dan mereka seolah pimpinan yang di atas ni seolah lupa ataupun buat tak tahu segala apa yang dialami oleh warga parti kita, warga UMNO di peringkat akar umbi. Peringkat akar umbi dah letih, meluat. Meluat sebenarnya. Kerana sikap mereka begitu angkuh. Orang yang kita sokong tiba-tiba menemplak kita. Bayangkanlah perasaan. Kalau saudara tiba-tiba ditemplak oleh orang yang saya sokong. Contohnya dalam satu pertubuhan, anda sokong dia jadi pemimpin. Dia pun naik. Tiba-tiba ditemplak kita balik. Tak pasal-pasal. Dan cuba pula mencuri ahli-ahli kita. Ini masalah sebenarnya. Jadi sebenarnya UMNO kalau dia bertanding dengan hari ini kekhawatiran ahli-ahli peringkat akar umbi adalah selagi UMNO dilihat bersama dengan PBM, selagi itulah rakyat akan membenci UMNO. Sebab itu akar umbi bertanya, bila nak tarik? Bila nak tarik? Kerana rakyat dah tak tahan sebab rakyat tahu ini bukan zaman tahun 50-an, 60-an, 70-an. Ini zaman dunia tanpa sempadan. Segala-galanya dapat lihat. Tapi sekarang ni bila pimpinan tidak melakukan sebarang tindakan dengan jelas, malahan ada pula dilihat seolah-olah menyokong. Jadi keadaan ini membuatkan rakyat jelik dan jelak. Dan seharusnya lah. Jadi kita mengharapkan agar pimpinan UMNO dalam Perhimpunan Agung kali ini menjelaskan keputusan mereka, menjelaskan kedudukan mereka secara tuntas. Tak perlu lagi takut. Dan kita mengharapkan agar Presiden UMNO kali ini juga bersikap sebagai anak jantan, menyuarakan kehendak akar umbi. Kita nak menyatakan pada Presiden UMNO bahawa memutuskan kerjasama dengan PBM ini bukan sahaja kehendak daripada Majlis Tinggi. Sebab UMNO di peringkat akar umbi telah pun menyuarakan melalui persidangan peringkat bahagian-bahagian. Jadi suara akar umbi tolong dengar Presiden. Jangan berbaulah balik. Presiden tak boleh lagi nak santuni sana. Tak boleh. Kita mahu full stop. Kita mengharapkan pada 28 hari bulan usai Perhimpunan Agung UMNO kali ini, kita tak mahu lagi bercakap soal kerjasama dengan PBM. Enough is enough. Sebab banyak kerja kita nak buat lagi. Sebab macam mana kita katakan, we will cross that bridge when we come to the station. Jadi soal sekarang ni, kalau mereka mengatakan isu no Anwar, no PKR, no DAP, kita kena jelaskan juga no PBM. Ahmad, dapat 20K ke? Saya bukan soal 20K, 30K, tak ada. Ini saudara mana ni? Saudara Star Talin Kim Sing. Datuk, pemimpin UMNO hanya mendiamkan diri. Sedangkan Datuk Lukman Adam melakukan sesuatu yang gah bagi pencerahan. Saya begini, sebab pemimpin UMNO sekarang ini, mereka sudah terlena. Memang saya bercakap benda ini, mereka tak suka. Mereka sudah terlena sebenarnya dengan jawatan. Sehingga kadang-kadang sebab itu mereka buat kesilapan. Contoh saya bagi, Datuk Ismail Sabri. Datuk Ismail Sabri sebagai naib Presiden UMNO. Dengan gagahnya dengan itu mengumumkan kalau siapa-siapa yang melanggar SOP akan dendanya daripada RM1,000 dinaikkan RM10,000. Itu datang daripada UMNO. Dan waktu yang sama, Ketua Pemuda, Ketua Puteri terpaksa mewujudkan jawatan kuasa ataupun Biro Guaman untuk membantu orang yang kena begitu. Tak nampak bercanggah. Sebab itu saya kata, macam saya katakan semalam, 2-3 malam dulu, sepatutnya benda ni dirunding. Mereka hari ini tidak berunding lagi. Mereka hari ini tidak lagi menghormati Presiden. Mereka sudah melihat, macam saya katakan dah 2 minggu, 3 minggu dulu, mereka sudah melihat Presiden tak ada apa-apa. Sebab kerana Presiden UMNO tidak berjawatan.
Kerana Presiden UMNO tidak mempunyai cane and the carrot. Kerana Presiden UMNO tidak ada apa-apa yang boleh menguntungkan mereka. Maka mereka lebih sayang kepada Presiden PBM. Sebab itu apa saja kehendak PBM akan disantuni. UMNO ni begitu saja. Dan warga UMNO hanya diperlukan bila mereka nak bertanding jawatan. Sebab itu saya kata sudah sampai masanya. Warga UMNO kena membuat ketetapan. Mana kita lihat pimpinan-pimpinan yang berada dalam kabinet sebagai menteri atau timbalan menteri yang tidak mesra dengan UMNO lagi. Mereka yang berada sebagai pengurusi-pengurusi JLC yang melihat kepentingan mereka mengatasi kepentingan parti. Orang ini tak perlu lagi berada dalam kepimpinan. Enough is enough. Dan saudara boleh singkirkan mereka di peringkat bahagian. Nak bertanding majlis tinggi nanti memang kita akan latam cukup. Jadi MP UMNO bukan takut hilang bini. Mereka takut sebab mereka enak. Kerana jadi menteri. Sedangkan mereka itu adalah orang yang tidak istiqamah diri. Kalau kita sekarang ni tarik keputusan, rakyat bersama kita. Yakinlah rakyat bersama kita. Tapi mereka tidak ada keyakinan. Sebab itu mereka juga dilihat seolah-olah memperolokkan pemikiran rakyat. Mereka bermain dengan perasaan rakyat. Mereka mencabar perasaan rakyat. Mereka mencabar amanah rakyat. Apabila mereka tidak menyantuni kehendak rakyat. Apabila mereka merasakan PBM itu adalah segalanya kepada mereka. Sedangkan rakyat tidak tunggu. Berkali-kali saya katakan. Rakyat hari ini ternanti-nanti bilakah nak diumumkan pilihan raya umum. Kerana rakyat akan hadir dalam pilihan raya umum kali ini. Bukan hanya dengan amarah, tapi dengan dendam yang membara di hati. Sebab mereka nak ajar cukup-cukup. Kerana mereka sudah tertipu 22 bulan. Dengan janji 1000 mimpi tak terlaksana. Kemudian diikuti pula dengan dah setahun. Masih lagi terkapai-kapai. Pengumuman demi pengumuman tidak kesampaian. Rakyat menunggu dan menunggu. Berapa lama nak tunggu? Sebab rakyat nak pastikan bahawa early in the morning, pagi besok, ada makanan atas meja. Ini tidak. Rakyat hidup dalam penuh kesukaran. Pimpinan dilihat begitu hebat. Nasib baiklah tak ada pula menteri tunjuk gambar dia makan kat mana-mana. Kalau dia makan kat mana-mana memang saya maki habis. Kerana mereka bermain dengan perasaan rakyat. Kita tahu. Sebab itu saya siarkan itu 2 minggu lepas. Ada menteri cuti pun sampai klaim sampai 100,000 lebih. Rakyat macam mana? Begitu juga apa jadi pada timbalan menteri sekarang ni berada di New Zealand. Kononnya cuti 55 hari. Sekarang dah masuk 90 hari. Apakah Perdana Menteri tak berani ambil tindakan? Buat pengumuman teruslah. Bahawa saya dengan ini mengumumkan bahawa Sintara tidak lagi jadi timbalan menteri. Wilayah Persekutuan. Kerana dia berada luar negeri. Dan dia punya keahlian dia ataupun status dia sebagai ahli parlimen juga diragui. Kerana ada mengatakan dia mempunyai kerajaan juga di New Zealand. Kerana anak dia terpilih sebagai antara pimpinan dalam parti politik di New Zealand. Jadi kalau itu berlaku, sekarang ni rakyat melihat suasana cacah berba yang kita alami. Rakyat merasakan mereka dipermainkan. Dia baru balik tu. Siapa baru balik? Kalau baru balik pun kena berhenti kalah. Tak payahlah. Jadi Abdul Ghani, gaji buta. Memang. Alim, jangan rakyat tiada makanan dan minum sudahlah. Apakah itu labelnya? Apakah itu cara mereka menyantuni rakyat? Sebab itu saya kata cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah pimpinan bermain dengan kepedihan dan perasaan rakyat. Jangan biarkan rakyat marah. Bila rakyat bertambah marah bersama dendam, mereka akan mengajar pimpin. Kita sambung malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.